Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang beralisa untuk Forex. Oke, jadi apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Oke, jadi hari ini merupakan untuk video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hendak menggunakan trendline untuk membuat keputusan apabila kita hendak trade. Oke, jadi stay tune untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. Jadi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada semua rakan-rakan trader kita yang berada di seluruh dunia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Jadi saya rasa saya akan membuat video dalam bahasa Malaysia selepas ini disebabkan oleh saya ingatkan nampak macam tak berapa banyak audience yang berada di luar negara untuk melihat video saya ini. Yalah, saya ini pun bukannya orang yang glamour pun, orang biasa-biasa sahaja. Jadi saya rasa saya ingin membuat keputusan selepas ini adalah untuk meneruskan channel ini dan membuat video dalam bahasa Malaysia. Jadi bagi mereka yang berada di luar negara yang tidak memahami bahasa Malaysia, saya minta maaf banyak-banyak. Jadi mungkin anda boleh gunakan subtitle dan mungkin anda boleh translate di Google Translate ke macam mana ke, Wallahualam. Okey, baik. Jadi kita teruskan kita punya pembelajaran untuk kali ini, iaitu bagaimana hendak menggunakan trendline dan bagaimana hendak entry menggunakan trendline. Okey, jadi seperti contoh yang anda lihat sekarang ini, gold sekarang ini kita hari Isnin, jadi market sudah pun bergerak. Okey, jadi saya telah menandakan trendline tadi dekat sini. Okey, saya tandakan, saya tarik trendline, saya sambungkan dua titik Jadi sebenarnya kita ada trendline kat sini tadi. Okey, jadi bila dia sampai kat sini sepatutnya kita nak sell dengan beranggapan dia akan meneruskan perjalanan ke bawah semula, disebabkan oleh di sini kita ada lower low yang baru di TF yang kecil. Okey, jadi nampak gayanya dia telah breakout kita punya trendline. Cuma nampak dia rupa macam nak turun balik. Adakah trendline ini valid ataupun tidak? Tapi kalau ikut keadaan semasa sekarang, kalau kita lukis begini, makanya kita nampaknya trendline ini telah pun di breakout. Jadi dia lebih kepada untuk naik ke atas kalau sesuatu trendline itu breakout. Jadi bagaimana kita nak menggunakan trendline ni untuk kita trade biasanya cara yang paling terbaik ini saya nak mengajar cara yang paling terbaik, iaitu dengan menggunakan confirmation sebelum kita nak membuat entry. Okey, jadi kita dah tarik trendline macam saya tadi, saya sudah tarik trendline dan sekarang ini dia telah membuat penurunan semula. Jadi ada kemungkinan kita ada mambang langit di area sini. Mungkin maksudnya kita punya trendline ini sudah tidak valid sebenarnya. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena buat trendline yang baru. Okey, jadi kat mana sebenarnya trendline yang sebenar-benarnya? Mungkin dia berada di sini. Okey, ingat untuk trendline ni semakin banyak dia sentuh, terutamanya sentuhan ketiga tu merupakan adalah sentuhan confirmation di mana trendline ini adalah valid. Okey, adakah trendline kita berupa sebegini sebenar-benarnya? Maksudnya dia berupa segini untuk dia turun ke bawah semula. Adakah sebegini? Okey, jadi mungkin kita anggap dia berupa sebeginilah. Okey, untuk pembelajaran okey, maksudnya saya nak menganggap ataupun kita nak trade menggunakan trendline. Jadi kita anggap trendline ini adalah
trend line yang valid lah buat masa ni. Adapun sekarang ni CS belum close Jadi kita ada beberapa cara untuk kita trade menggunakan trend line. Satu adalah dengan cara agresif. Cara agresif adalah bila price sentuh saja trend line, maka kita terus entry sahaja. Itu cara pertama untuk kita trade menggunakan trend line. Itu adalah cara yang agresif. Dan cara yang kedua adalah oleh kerana kita menggunakan trend line pada TFM5, jadi kita perlu ada confirmation. Kat mana kita nak cari confirmation? Dah tentunya kita akan menggunakan TF yang lebih kecil. Okey, maksudnya kita ada satu TF saja di bawah, iaitu TF M1 sahaja selepas M5. Okey, jadi kalau kita menggunakan trend line pada H4 ataupun cari tarik trend line menggunakan H4 ataupun H1, M30, M15. Jadi contohlah kita tarik trend line di H1. Okey, jadi kita tunggu confirmation di TF yang lebih kecil, mungkin di M30 ataupun M15. Macam mana rupa confirmation itu? Confirmation itu adalah berdasarkan price action. Okey, price action. Okey, jadi baik, apa yang saya maksudkan dengan price action? Maksudnya kalau kita trade secara agresif tadi, kita boleh terus saja sell kat sini tanpa menunggu confirmation. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita menunggu price action dahulu, iaitu apabila dia sampai kat sini, kita tengok apa yang berlaku di area situ. Dia sentuh, lepas tu kita tengok apa yang berlaku. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia naik, dia turun dan dia naik semula. Okey, jadi wujudnya satu benda yang menahan harga untuk turun lebih jauh dekat sini. Okey, jelas menunjukkan kalau bila dia sampai kat sini saja, buat masa ini dia naik lagi Jadi benda sini adalah mambang-mambang tanah yang menahan harga untuk turun lebih jauh tu Okey, jadi kita tandakan area situ. Okey, tandakan. Okey, jadi macam saya suka tandakan dahulu. Okey, tengok benda yang jelas, iaitu seperti shadow ini. Jadi dia membentuk zone. Jadi ini merupakan cara dengan menggunakan confirmation, iaitu untuk memvalidkan kita punya trend line ini adalah valid, kita tunggu dia turun balik dan melepasi kita punya zone. Okey, iaitu zone sini kat bawah ni. Maksudnya untuk memvalidkan kita sell lah. Jadi price kena turun. Price kena turun. Dia perlu turun dulu. Ini kalau kita nak trade secara confirmation, dia kena turun melebihi zone ini, iaitu kat sini. Kalau dia dapat breakout zone yang menahan harga dia untuk turun lebih jauh ni, maksudnya dia nak teruskan perjalanan turun ke bawah. Okey, baik, kalau kita tengok kat sini, kalau kat M1 nampak macam dah breakout, sebenarnya kita boleh buy, boleh cuba untuk buy. Jadi kat mana kita nak buy? Oleh kerana dia dah breakout, jadi kita tengok zone kat sini. Kat sini kita ada zone. Okey, zone iaitu resistance yang bertukar menjadi support. Jadi ada kemungkinan selepas dia breakout dia akan naik lagi tinggi. Jadi itu cara kalau kita nak trade menggunakan trend line. Okey, kalau kita tengok kat M5 tadi, kita nak cuba sambung 3 titik kan. Nampak gayanya dia naik lagi. Adakah dia valid dekat sini? Sini pula. Okey, jadi sebenarnya kita takkan tahu trend line mana yang betul. Jadi kita kena cuba dan berjaya. Cuba dan berjaya. Jadi tapi apa-apa hal, kalau kita trade menggunakan confirmation, maknanya kita kena tunggu confirmation. Contoh macam sekarang ini, jadi kita tidak ada confirmation yang menunjukkan trend line ini adalah valid, di mana kita menunggu confirmation. Iaitu breakout mambang-mambang tanah ni yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Kat sini anda tengok dia turun, tapi dia patah balik semula seperti yang saya beritahu. Dia masuk kat sini, adakah dia akan meneruskan perjalanan? Di mana kita ada trend line, mungkin dia akan breakout. Jadi bila ini berlaku, inilah masanya paling terbaik untuk anda buy sebenarnya. Anda buy, dan sebab kita nak ambil gerakan yang betul-betul pasti, betul-betul pasti dengan adanya price action. Okey, jadi kalau kita nak sell tu, kita sabarlah menunggu.
Okey. Sekarang ni kalau anda tengok dekat sini kita ada lagi. Memang ada zone lah kat sini maksud dia. Dia susah untuk turun ke bawah lebih jauh. Jadi kita tunggu, kita tanda, okey, kita tanda kat sini. Ini yang paling terkini lah. Yang paling terkini, paling terdekat sekali. Jadi kita tunggu dia breakout zone ini. Okey, zone bawah itulah. Okey, sini kita tunggu dia breakout. Kalau dia breakout, maknanya itu adalah validation, validation, confirmation untuk kita sell. Okey, dan SL pula bolehlah diletak di dia punya swing high tu. Contoh shadow tertinggi. Sini kita ada shadow tertinggi. Jadi bila dia turun, confirmation untuk sell, jadi kita sell. SL boleh diletak di shadow tertinggi ataupun atas sedikit. Sebabnya shadow ini yang menahan harga untuk naik lagi tinggi. Kalau dia dapat melewati shadow ini, maksudnya dia nak naik lagi tinggi. Itulah yang dimaksudkan. Okey. Jadi ini merupakan video tutorial bagaimana nak menggunakan trendline. Anda boleh gunakan trendline di mana-mana TF saja. Caranya tetap sama sahaja. Anda applykan cara yang saya tunjukkan tadi. Anda boleh cuba, menggunakan trendline. Boleh juga di H4, boleh guna di daily, boleh guna di weekly. Tak ada masalah. Semuanya boleh dipakai, semuanya valid. Tetapi kita kena follow kita punya rules and regulation. Kalau dia breakout zone tu, maka batal. Kalau dia selagi dia tidak breakout zone, maka benda tu masih lagi valid. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, bagaimana menggunakan trendline yang saya tunjukkan ini, menggunakan trendline di TFM5. Dan kita tengok sekarang ni potensi untuk dia naik lagi tinggi sudah pun wujud seperti yang saya bagi tahu tadi. Okey. Jadi siapa yang buy tadi kat bawah ni, maka dah profit lah. Okey, tapi ini adalah tutorial sahaja, tutorial sahaja. Mungkin anda dah terlepas buy ini, tapi tak mengapa. Jadi sekarang anda sudah mempunyai ilmu bagaimana cara menggunakan trendline untuk entry. Okey, baik, saya rasa itu saja daripada saya. Moga bermanfaat. Saya ZJ FX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.